الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungannya kalau tak silap muka surat 3. Kat mana? Dan muka surat 3 kat mana? Bermula murad dengan Rasulullah. Bermula murad dengan Rasulullah, muka surat 3 2 4 lebih kurang 15 baris pada bawah naik, daripada bawah naik atas bermula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula murad dengan Rasulullah di sini iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni dia mensyarahkan perkataan Imam Sanusi yang dipanggil kitab Ummul Barahin. Jadi dia terjemah sekali, dia buat syarah sekali. Jadi dalam Ummul Barahin, bukan Ummu Ibrahim, Ummul Barahin, dia sebut wassalatu wassalam ala Rasulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah. Jadi Rasulullah ni makna dia utusan Allah. Utusan Allah. Bila kata utusan Allah ni masuk juga Nabi lain. Nabi Musa pun utusan Allah. Nabi Isa pun utusan Allah. Tapi kenapa dikatakan ala Rasulillah? Dia tak kata ala Sayyidina Muhammad Rasulillah, sebut Muhammad. Batu Tok Syekh sebut di sini murad dengan Rasulillah pada kata wassalatu wassalam ala Rasulillah itu Nabi Muhammad. Nabi tahu kata apa? Gedebe Nabi ni. Sampai gelaran Rasulullah tu ghalaba isti'maluhu bi nabiyina, sehingga menang panggilan Rasulullah tu, menang panggilan tu dekat Nabi. Walaupun Nabi-Nabi yang lain pun patut terima gelaran tu Rasulillah, tapi gelaran tu bila sebut Rasulillah kita pun faham. Kadang-kadang ustaz sebut tak sebut Muhammad, faham dah. Tu seperti nak apa yang berlaku kepada Rasulullah, kita faham Nabi Muhammad. Jadi panggil alam ghalabah. Jadi menang, lapah tu kena kat Nabi Muhammad, sehingga seolah-olahnya sebut Rasulullah melainkan kena dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadi apa? Sehingga kalau nak sebut Rasulullah dekat Nabi lain, kalau sebut Rasulullah ni dekat Nabi Muhammad, tak sebut Muhammad tak apa.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak apa. Tapi kalau kita nak buh Nabi Musa, qala Musa. Tu. Ataupun qala Rasulullah Musa alaihi salam. Dia kena macam tu. Dia kena ada karenah yang menunjuk kata Rasulullah ni tak kenal kat Nabi Muhammad. Tu dia panggil alam ghalabah, dia panggil. Walaupun dia kena panggil dekat ramai-ramai, lepas tu umum, tapi dia kena khusus dekat Nabi Muhammad. Nak berkata gedeber dia. Dan Tok Syekh pilih Rasulullah, dia tak kata Nabi ilah. Nabi Muhammad ni Nabi juga. Dia pun Nabi. Setiap Rasul Nabi. Setiap Rasul Nabi. Tapi setiap Nabi tak semestinya Rasul. Boleh saja dia kata wassalatu wassalam ala nabiyillah. Tapi tak, oleh kerana gelaran Rasul itu lebih mulia daripada gelaran Nabi. Kerana setiap Rasul Nabi, maka dipilih dengan Rasulullah. Dia kitab ni dia cerita ni, kita dengar jadi macam tak ada apa-apa bahas ni. Tapi kalau kita ditanya, masa tu baru kita ditanya, baru bahasa kita gelabah masa tu. Gelabah macam mana? Rasulullah ni siapa? Nabi Muhammad lah. Dia mahu kita. Rasulullah ni makna apa? Utusan Allah. Utusan Allah Muhammad seorang kah? Kena. Orang tak kena orang pandai tak apa. Kena duduk depan orang pandai sakit, baru nampak. Hari tu macam pernah dengar dah ustaz duk cerita, tapi aku main duk cerita apa benda ni. Duk cerita Rasulullah ni Muhammad lah, orang lain bukan orang lain. Dia kena tanya baru dia tahu. Tu pun ada juga yang duk keliru lah ni. Yang keliru ni bukan orang awam. Orang awam tu duk keliru sedia dah. Ustaz-ustaz pun keliru juga. Mana dia duk ajak Nabi dengan Rasul tu sama. Nabi dengan Rasul hak tu lah. Nabi lain, Rasul lain. Sebab apa? Dia berkata mana mungkin Nabi tak disuruh menyampai. Kan dalam kitab Rasul ni orang yang diutuskan oleh Allah dan disuruh menyampai. Nabi pula lam yu'mar bitabligh, tak disuruh menyampai. Dia berkata ada pula Nabi tak disuruh menyampai. Dia banyak pakai logik otak dia. Nama pun Nabi takkan tak menyampai. Tak. Kita punya kitab Rasul lain, Nabi lain. Kalau Nabi dengan Rasul hak tu lah, tak ada kita dengar lah istilah Rasulullah ataupun Nabiullah. Mesti satu ya, Rasulullah ataupun Nabiullah ya. Kenapa? Seketika Rasulullah, seketika Nabiullah, maknanya lain-lain. Jadi silap faham. Dia begini, Nabi ni diwahyu oleh Allah dan tak disuruh menyampai. Tak disuruh menyampai ni maksud apa? Kalau mereka tak menyampai, mereka tak berdosa, tak jadi tanggungjawab mereka. Adapun Rasulullah disuruh menyampai. Kalau mereka tak menyampai, berdosa. Ketika tu dia panggil apa? Kadang ketika itu dia panggil kitman. Tidak ada sifat tabligh dekat mereka. Tapi Nabi mereka ni memang menyampai. Cuma kalau tak menyampai berdosa kah? Tak. Kita jangan faham Nabi ni macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Musa, apatah Nabi hak kecil-kecil tu, jangan kita faham macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni yang diutus sekalian alam. Nabi-Nabi yang lain, Nabi Isa sendiri untuk kaum dia. Ada Nabi tu, Nabi untuk orang kampung dia. Ada Nabi untuk orang rumah keluarga dia. Kalau kita pergi, ada Nabi, kalau cuba contohlah, ada Nabi untuk Penang, ada Nabi untuk Kulim, ada Nabi untuk Bukit Bertajam, daerah Bukit Bertajam. Tu Nabi Muhammad je. Sebab tu mereka ni kalau mereka tak menyampai pun tak apa. Mereka tak menyampai pun tak berdosa. Ini Nabi. Tapi Rasul mesti wajib dia kena menyampai. Ini beza. Jadi mereka kata apa? Takkan Nabi tak menyampai ustaz? Ini ada ustaz tak wajib. Takkan Nabi tak menyampai? Nabi mesti menyampai. Ini satu tuduhan. Tuduhan apa? Memang Nabi menyampai. Tapi wajib ke tidak? Kalau dia tak menyampai berdosa ke? Tak berdosa. Tapi Rasul kalau dia tak menyampai berdosa.
Sebab tu setiap rasul nabi. Tapi setiap nabi tak mesti rasul. Sebab tu nabi ni banyak. Sebab tu kata ulama, nabi ni sekati dua laksa. Sekati dua laksa. Tu. Bukan laksa dua kati. Sekati dua laksa, sekati dua laksa 4,000, 124,000. Kata aslinya ribu. Apa ribu? Sejuta. 1,000. 1,000 tu 1,000. Sejuta. Bahasa orang dulu. Nampak kata Nabi banyak. Lepas tu kalau kita pergi negara Arab, kalau pergi belah Arab, belah Iraq, belah Syria, belah mana, tak jumpa kubur Nabi ni. Kita tak pernah dengar kubur Nabi ni. Kadang-kadang kubur Nabi tu, kalau bahasa kalau kilang lama ni, hujung tu satu hujung. Nampak kata apa? Nabi berlambak. Belah nu apa dia? Sungai Badak satu, apa pun satu. Banyak apa dia ni nabi-nabi. Tapi kita tak kenal. Jadi barulah ada istimewa rasul dengan nabi. Kalau tidak dia tak panggil lah 25 rasul. Dia panggil apa dah? 1,000,000 rasul. Ataupun 124,000 rasul. Rasul ni dia kena menyampai. Hang turun dilantik je hang kena menyampai pada orang. Dan kebanyakan rasul ni dia ada syariat. Sebab tu dia kena menyampai. Rasul ni dia ada syariat. Kalau dia tak ada syariat, dia menyambung syariat Nabi lain. Dia membawa syariat Nabi lain. Jadi kalau dia tak menyampai, buat apa diturun syariat dekat dia? Apatah Nabi-Nabi yang ada kitab. Allah bagi kitab kepada dia, duduk senyap kat rumah. Adapun Nabi-Nabi hak kecil-kecil ni, kecil-kecil macam kita tok guru lah. Tok guru belah duduk kat Sungai Ulak Satung, tok guru ni apa dia duduk dekat Sungai Limau, hari tu dia bukan ada syariat apa. Dia hanya membentuk ajak ibadat pada Allah. Kalau dia buat syariat pun dia cerita sekadar bukan menjadi tanggungjawab dia. Tapi Nabi-Nabi macam 25 rasul ni, semua mereka ada syariat. Mereka bawa syariat. Sama ada syariat yang baru yang mereka bawa, syariat mereka sendiri, atau syariat Nabi-Nabi yang sebelum mereka. Itu 25 rasul. Jadi pok ni memang wajib kena menyampai lah sebab bawa syariat. Hak kecil-kecil ni nak buat apa lagi? Mereka ni tak perlu. Macam Yushak bin Nun, dia bukan rasul, dia nabi je. Sebab apa? Dia dan nabi-nabi ni selalunya depa ada, depa tak buat syariat. Kenapa? Selalunya depa ni ada, depa ni kerja depa bantu nabi-nabi. Bantu rasul besar. Macam Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada Yushak bin Nun. Yushak bin Nun ni pengganti Nabi Musa. Yushak bin Nun dia bukan rasul. Dia nabi saja. Dia nak buat apa lagi? Dia hanya menyambung syariat Musa. Dan ketika Musa duk ada, dia nak menyampai apa? Musa duk ada. Tu kena bagi faham rasul dengan nabi ni, nabi dengan rasul. Jangan duk pergi kata hak tulah je tak, bukan. Kalau hak tulah, kita tak akan dengar nama rasul atau nama nabi. Kalau rasul je semua. Kalau nabi rasul kita tak pernah dengar. Tapi apa-apa? Sekali kita dengar nabi, sekali kita dengar rasul, maknanya bermakna nabi dengan rasul tu berbeza. Ini yang dia tekan ni. Dia kata murad dengan Rasulullah di sini ialah Nabi Muhammad. Bunyi senang tapi sebenarnya payah. Faedah mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salah ni selawat dan salam atas penghulu kita hanya sanya sunat. Mengucap bismillah dan alhamdulillah dan selawat dan salam atas penghulu kita hanya sanya sunat kita ucap. Pada mazhab imam kita Syafi'i, melainkan pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir bukan sunat dalam. Selawat dan salam pada tasyahud akhir wajib. Maka iaitu tasyahud akhir itu wajib. Maka iaitu bukan. Maka iaitu
selawat dan salam ni wajib pada tasyuk akhir, maka iaitu wajib bersalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang demikian mana? Bismillah, selawat dan salam, bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali. Ni nak cerita ni, nak cerita bacaan ni, baca bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ni, kita kena ucap sekali seumur hidup. Kita dah ucap lah, tambah duduk semayang pula kan. Tu sunat. Sebab apa sunat? Sebab dalam mazhab Syafi'i, bismillah tu wajib dah ke dalam Fatihah, alhamdulillah pun wajib dah dalam Fatihah, selawat dan salam wajib dah pada tasyahud akhir. Jadi di luar ni sunat, sunat kita ucap. Tapi mazhab Malik, hak dalam semayang kira lain, dalam semayang tu kira lain, di luar semayang wajib kena ucap, wajib kena ucap 4 lapas ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan selawat dan salam wajib kena ucap seumur hidup. Maknanya kalau dia tak pernah ucap seumur hidup yang lain daripada sembahyang, dia berdosa. Dia berdosa. Jadi wajib dia kena ucap seumur hidup sekali. Tapi kalau tak ada orang pernah ucap seumur hidup sekali, dia ni memang teruk lah, patut mati cepat. Hidup lama-lama nak buat apa? Semok. Dosa duk tambah, buat apa kan? Dosa duk tambah ya. Baik mati cepat. Hak jenis tak pernah ucap bismillah. Saya ustaz tak pernah baca bismillah ni. Tak pernah baca. Alhamdulillah tak pernah. Suruh dia mati cepat. Kita ni kalau dosa banyak, Nabi pun ajak doa macam tu. Ya Allah, jika hidup aku ni baik, bawa kebajikan, maka panjangkan umur aku. Kalau hidup panjang umur aku ni, kalau tak bawa pada kebaikan, matikan aku. Apa kalau kita duduk tak mengaji, duduk dalam jahil tu, masjid duduk tak main apa, duduk umur duduk tua tu, dua lelaki duduk timbun dosa, baik dia mati tak apa. Ustaz duduk kata kat siapa, tak ada siapa puasa dia ambil kan, tak duduk kata kat siapa kan. Tak ada lagi yang lama ni, yang lama bagi wali-wali rekah. Sampai tahu tu ada. Dah tu Imam Syafi'i, mazhab Malik wajib kena ucap. Tapi Syafi'i dia kata sunat dah. Sebab apa? Dalam semayang duk ada. Ni sampai tahu tu orang tu jaga. Sebab apa? Benda-benda ni dia sebab dia ada bentuk perintah. Dia ada bentuk. Kalau kita nak korek, dia jadi sebab apa yang jadi duk khilaf kena di luar kena ucap ni? Sebab kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillah wa aqta'. Tu ada ayat-ayat dan secara mafhum mukhalafah yang kita faham, Nabi menyuruh kita ni baca bismillah. Begitu juga setiap perkara yang tak mulai alhamdulillah. Dan begitu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, ucaplah salam, selawat dan salam. Siapa kata tu? Allah. Jadi itu perintah Allah. Situ dalam. Jadi secara umumnya ucapan bismillah dan alhamdulillah, selawat dan salam ni di luar semayang, ulama menyuruh kita ucap ucapan-ucapan itu habis-habis koman seumur hidup. Tapi tak berlaku lah kan, tak berlaku lah ni. Kalau berlaku teruk lah. Sebab kita mesti nak makan pun kita bismillah. Jadi mazhab Syafi'i tak apa dah, sunat dia. Sebab apa?
dah memang cukup lengkap dalam semayang tu, semua dah ada. Jadi bila Allah khitab, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah suruh tu. Tak dalam semayang cerita lain. Jadi kita kena sambut, ucap juga selawat dan salam selain daripada dalam semayang, di luar semayang. Mazhab Malik wajib seumur hidup sekali. Mana bila dia ucap dah, lepas dah. Jadi kita nak payah apa? Jadi kita pun kalau malam ni, kalau tak ni, kita ucap lah. Tajwid orang panggil perbaharu balik. Kenapa? Supaya kita keluar daripada khilaf ulama. Kerana Malik ni dia kata wajib, Syafi'i kata sunat, kita ucap balik. Kita niat untuk menjunjung perintah Allah. Sampai tu orang tua-tua dulu dijaga surat ni. Niat menjunjung perintah Allah. Aku ucap selawat dan salam ni kerana nak menyahut seruan Allah. Dan begitu juga bismillah, dan begitu alhamdulillah. Kalau nak kulang dalil Quran dan hadis ni berlama-lama kalau kita nak kulang. Jadi cukup dengan kita faham empat ni, bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam merupakan tuntutan. Merupakan satu tuntutan. Dia begitu juga. Kalau begitu juga, saya selalu sebut ni, kita kena, bila kita balik, kita kena niat menjunjung segala perintah Allah dan menjauh segala larangan Allah. Kita kena niat. Bila balik apa dah, tuk balik dah lah ni, kan? Tak apa, kena niat juga. Pasang niat. Kalau kita ada anak, kalau kita perasan anak kita balik, ingat ni, start lah ni, kena niat nak junjung segala perintah Allah dan nak jauh segala larangan. Sebab bila dah kita masuk dalam gelanggang taklif, dah kita dah mula masuk dalam gelanggang mukallaf. Bila mukallaf ni kena wajib, kena semayang, balik lah. Dia kena semayang apa semua, dia kena niat. Dia kena pasang niat nak menjunjung segala perintah Allah secara umum dan nak menjauh segala larangan. Jadi tak jadi tu cerita lain. Dia macam kita niat puasa bulan Ramadan sebulan sekaliannya. Kita mana tahu lagi kot nak mati ke 3 hari lepas pada tu. Itu dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Ibn Bajuri. Dia kata kita kena niat, kena pasang niat. Jadi kalau malam ni, kalau kita tak pernah dengar, kita mula niat, aku nak menyusul perintah Allah. Buat apa? Macam semayang. Semayang ni macamlah Zuhur. Contohnya Zuhur, kita naik kereta. Orang bang, kita tak niat tak niat semayang pun. Kita tak niat nak semayang. Tak terlintas dalam hati. Berdebang Aksiden pukul 4 nak asar dah. Malaikat catat dia ni tak semayang. Tak ada hati dia nak semayang. Malaikat catat dia ni tak semayang lohong hari ni. Tapi kalau kita niat nak semayang, tapi dah aksiden, malaikat tak catat kita ni orang yang tak semayang. Sebab apa? Dah sampai masa dia mati. Tu ulama bahas sampai begitu. Lepas tu kita kena niat, pasang niat dah. Sebab apa? Bila kita balik, kita tak niat nak buat benda-benda ni, apabila benda-benda ni tertumpu kena dekat kita, pada masa tu kita tak buat, kita dikira orang yang tak buat. Macam haji. Contoh, nak minum betul masuk haji. Kalau sedang kita ni, kalau kita usaha boleh pergi haji. Boleh pergi haji kalau usahalah. Hak banyak kan tak boleh kan. Tapi dia buat tak tahu, duit banyak, berlama orang pergi tengok macam tu. Kadang-kadang toki restoran apa, haji tak pernah pergi. Lepas tu daftar nama, tak daftar lagi. Tak daftar tunggulah. Tak daftar lagi 100 tahun pula. Saya daftar haji, umur saya 90 tahun. Kalau tahun kalau ada pun nak pergi buat apa kita. Lah ni tak boleh lah, jim manis dah tinggi ada tak boleh pergi. Ni kalau siapa daftar umur dia 200 tahun. Ni saya daftar lama dah. Tapi bila kita pasang niat, insya-Allah dengan sebab ada halangan-halangan kita boleh pergi. Tapi dengan sebab ada halangan-halangan sikit, kita dah pasang niat. Walaupun kalau tak catat kita orang haji, tapi dia ni ada niat nak buat haji. Tapi kalau tak pernah duduk niat, tak pernah niat, ada orang dia aku ni kan kira haji berkedak dah. Duduk kata macam tu.
Lepas tu tak kena pasang niat pula pada ketika balik nak junjung segala perintah Allah. Kalau kena dia tu memang boleh pi tapi dia tak usah pi, dia dicatat orang yang tak pi haji. Banyak saya jumpa. Tu kita ke restoran kita jumpa. Hak kaya-kaya bukan tak kira tokil lain pun. Dia sengaja lah ni nak buat daftar nama haji pun kena buat ni. Syarat dia macam tu. Kalau tak ni tak boleh pi. Anak kalau ada lah ni daftar tu pi tabung haji. Daftar tu ni tak duduk kerah di kampung. Tu daftar datang Tuhan panggil kalau pi dia. Jadi kadang-kadang dia duit banyak tapi dia tak usaha nak pi haji dan dia tak ada niat dalam hati nak pi haji, dia dicatat orang yang tak haji walaupun dia mampu. Mau gitu. Banyak benar lah kita kena halusi benda ni. Dah ni kena niat dah. Walaupun dah balik dah 50 tahun dulu lah. Nak menjunjung segala perintah Allah dan nak jauh segala larangan. Kalau terbuat itu cerita lain. Tapi kita dah niat dah nak jauh larangan Tuhan. Kalau tak boleh buat, tak upaya. Kalau hak benda yang hak Tuhan suruh. Tapi yang pasti kita niat. Macam tadi, dah accident nak buat macam mana? Tapi niat dah. Tak ada apa-apa. Tapi niat pun nak. Faham? Itu. Tapi kata ulama, Ibn Bajudi dia kata apa? Pada kita balik, kita kena niat dah, pasang niat tu. Kemudian bila main waktu kena niat pula. Itu niat umum. Hak ni niat khusus. Niat. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi depa sebelum masuk waktu depa dah ada siap dah sah. Pasang niat tak ada kira dah tu. Siap duk tunggu dah. Depa tunggu semayang. Kita semayang tunggu kita. Kita semayang tunggu. Depa tunggu semayang. Tunggu semayang. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i, kita naik bila qomat kita nak bagi sah tu, ketika mana? Kata ulama ketika qad mati salah. Tapi pendapat yang paling kuat apa dia? Ketika habis qomat. Itu pendapat kuat. La ilaha illallah. Dia baru bangkit. Tapi situasi tu sahabat-sahabat memang kalau habis qomat depa duduk bangkit pacak je. Kita duduk hujung tu. La ilaha illallah dia baru keluar main. Tapi kira-kira betul-betul macam tu. Kalau kita sempat macam tu. Lepas tu kalau tengok jalan hari Jumaat nak tengok orang reti. Nak tengok kalau kita tengok kalau tutup kalau orang alim duduk. Orang ni pakat duit habis lah. Duduk. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. La ilaha illallah. Duduk lagi. Jadi baru dia bangkit. Tu orang reti. Tapi bukan hak bangkit tu orang tak reti, dia ada pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebenarnya kita kata tu. Tapi kalau duduk kat luar jauh tu jangan pakai hak tu. Duduk pakai hak tu pula. Hak duduk pakai hak tu, hak duduk siap dah. Nak pergi mana dah orang qamat Jumaat, nak pergi mana? Dan Jumaat dah kita duduk dalam sah dah. Saya pakai hak tu. Ada kata dekat qad mati salah tu ramai orang duk pakai hak tu. Qad mati salah pakat bangkit. Ada awal-awal bangkit dah. Tapi kalau kita duduk di sah ni elok-eloknya, lepas-lepas pada. Tapi syarat sah duduk elok lah. La ilaha illallah. Doa apa siap-siap baru bangkit. Itu kan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain wallahu a'lam. Tu. Maka iaitu ucapan yang tersebut wajib. Maka iaitu tasyahud akhir wajib. Sebab apa? Tasyahud akhir tu wajib. Jadi bilalah kita ucap tasyahud akhir dah, selawat dan salam dalam tasyahud akhir, maka di luar tu sunat dah lah. Bersalahan pada mazhab Malik, maka mengucap yang demikian itu, bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, wajib pada seumur hidup sekali. Seumur tu orang Kelantan panggil sokmo. Seumur tu kan tu, sin ain min ra, orang Kelantan panggil sokmo. Seumur hidup sekali kena ucap. Jadi kita nak keluar daripada perselisihan ulama,
di antara Malik dengan Syafi'i, kita ucaplah niat. Niat apa? Niat nak junjung. Mana? Bukan dalam semayang, di luar. Tapi mazhab Syafi'i tak apa dah, tapi nak keluar daripada perselisihan itu. Dia pun jaga sampai macam ni. Orang lah ni dia malas, dia kan mau. Ni duk reka-reka apa tak ada zaman Nabi. Adapun setengah daripada manusia yang mazhabnya Syafi'i, katanya setengah manusia tu bahawa mengucap yang demikian itu, mengucap bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam wajib pada seumur hidup, wajib pada seumur hidup sekali. Dia kata apa? Syok dia kata, maka orang hak kata ni, maka adalah manusia tu hak kata wajib ucap seumur hidup sekali tu. Tiada diketahuinya manusia itu pada mazhab dirinya, mazhab dia sendiri pun dia tak tahu, dan mazhab orang lain. Itu mazhab Malik, hak wajib kena ucap di luar sembahyang sehidup sekali seumur. Tu mazhab Syafi'i dah, dia pergi kata wajib, dia dah bertukar dengan mazhab. Dia tak kenal mazhab dia dan tak kenal mazhab orang lain. Hak ni kacau. Dia mengaji tak? Lepas tu dia suruh orang ikut dia, dia sendiri pun sebab salah. Tiada ketahui pada mazhab dirinya dan mazhab orang lain, dia tak tahu. Habis itu, ni kita dah mula masuk gelanggang susah. I'lam. Ni matan Umul Barahin dah masuk. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam. Ketahui olehmu, hai talib, wahai penuntut ilmu, bahawa hukum akli itu tersimpan pada 3 bahagi. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni lah, kalau berdasarkan perkataan Ummul Barahin hak dalam kurungan tu, dia mula dengan apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah i'lam. Itu dalam matan Ummul Barahin. Dia tak kata amma ba'du, dia tak kata amma ba'du, dia kata i'lam. Jadi secara zahirnya Imam Sanusi ni tak ikut sunnah Nabi. Ni nak faham disiplin ilmu orang dulu. Kita ni kalau kita hak ilmu sebab salah lah ni, Imam Sanusi ni awak tak kata amma ba'du, i'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, i'lam. Kalau Nabi amma ba'd, itu Nabi. Tapi dia dengan i'lam, dia kerat ni i'lam, dia amma ba'du, dia nak kerat daripada mukadimah dengan maksud. Lepas tu Tok Khatib kan, dia baca ni mukadimah, kemudian amma ba'd, kemudian baru dia masuk. Begitu jugalah Imam Sanusi, dia tak pilih amma ba'du, dia pilih dengan i'lam. Dia nak beritahu kata apa? Walaupun kalau ikut sunnah nabinya baca dengan amma ba'du ataupun wa ba'du, tapi oleh kerana ilmu tauhid ni, kenal Tuhan ni tak boleh tangguh-tangguh. Dia kenal Tuhan ni bukan boleh tangguh-tangguh. Dia kena wajib lah tu, kena kenal Tuhan. Bila dia balik, wajib kena kenal Tuhan tu. Ni tambah kita, umur kita ni wajib kena kenal, bukan tangguh-tangguh nanti pencen dah. Dia kena terus, dia kena kenal Tuhan. Jadi Imam Sanusi dia tak mau lama-lama amma ba'du, dia terus i'lam, ketahuilah. Jadi hendaklah kamu tahu. Jadi dia nak suruh kita cepat-cepat kenal Tuhan, sehingga dia kerat wa ba'du. Tapi kalau kita orang lain ni kata apa? Imam Sanusi ni apa tak kata wa amma ba'du.
buat satu benda bid'ah, sedap-sedap dihukum bid'ah. Dia apabila ada baik di antara amma ba'du, ucapan amma ba'du merupakan sunnah Nabi, tapi kenal Tuhan ni sunnah ke wajib? Kenal Tuhan ni wajib. Di antara dua ni mana dulu? Itu cara disiplin ilmu orang dulu. Lepas tu orang dulu dia senyap, dia bercakap tu orang yang reti dia akan senyap. Tapi kita lah ni mudah nak melentik, mudah nak menghukum. Dia faham cetek, faham dia, kerja dia kira nak buat fitnah. Ni zaman kita lah ni, yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Yang tak boleh tanggung amanah dipertanggungjawabkan. Yang boleh menanggung amanah tak dilantik. Kan duk bunyi bising lah ni, bising macam-macam. Sembah kubur, gunung jerai, tak ada kerja duk sembang. Tak, ni benda ni kita kena serius. Orang nak pergi gunung jerai lama dah. Ni hampa baru duk tahu. Duk mandi telaga bukan kita gunung jerai, hampir kat lain merata orang nak mandi telaga. Tapi orang panggil saja nak bagi timbul fitnah zaman lah ni, saja perbesar-besarkan benda tu. Duk pergi kata sembah buat apa? Cuba kata dia pergi telaga nak minum, doa lah apa-apa sikit. Dia pergi kata pergi buat kurapat. Lepas tu kita jangan nak buat sunnah sehingga kita membuat fitnah. Konon nak menegak sunnah, tapi sebenarnya dia sedang membuat fitnah. Buat fitnah. Saya pernah sembang dengan bapak ni. Ni pokok tarikat duk sembah kubur. Dia kata sembah kat mana? Tu, buat apa kubur? Duk berdoa. Tu ni Aziz pun doa dekat kubur. Ada gambar dia pergi. Doktor Asif pun doa kat kubur. Duk angkat tangan doa. Kena lepas tangkap gambar, tak bayar. Nak lari tak boleh. Duk angkat tangan. Tu tak mahu hampa tak mahu kata pula dia sembah kubur. Tapi saja duk pergi buat fitnah. Kononnya kita guna atas nama nak menegak sunnah, tapi sebenarnya kita sedang buat fitnah. Hak ni bahaya. Kita tak duk sokong pok-pok khurafat. Dan saya tolak sungguh pok-pok yang duk gunung jerai. Hak khurafat mana? Ada di gunung jerai tu. Rambut panjang, duk nak kerih, duk tunggu kerih. Kata nak kerih apa? Ada kerih kecil, dapat ni jadi tok orang besar. Pok ni semayang pun tak. Hak ni sungguh khurafat. Hak ni sungguh. Tu dia duk berasa apa semayang pun tak, rambut panjang begitu-begitu. Tu duk jampi serapa. Hak ni sungguh. Kalau pok-pok duk pi telaga Tok Syekh ambil duk pi semayang tempat bekas tapak Masjid Syekh Abdullah Humari, duk pi semayang, salah apa? Salah apa? Kita semayang dalam hutan, salah apa? Berasa nak semayang duha tak ada tempat. Handset ada, semayang. Tak ada khurafat apa? Tapi kalau betis-betis sungguh duk pi duk sujud kat kubur tu, duk minta duit dia bagian, hak tu memang khurafat. Hak tu saya bertolak. Kita buat lah ni zaman fitnah, jaga fitnah cukup dahsyat. Depa ajak orang supaya jangan duk percaya tu tok guru ni. Depa gelak apa? Tok guru ni penglipu lara. Penglipu lara. Ketahuilah. Jadi bila Imam Sanusi nampak kewajipan mengenai Allah ni tak boleh tangguh, maka dia terus kerat. Alhamdulillah wassalatu wassalam i'lam. Kemudian dia kata i'lam, dia tak kata hal lain. Dia patut dia ataupun dia kata apa ni? Allah, dia terus Allah. Tak, dia kata i'lam dulu. I'lam tu pengganti amma ba'du. Sebab apa? I'lam ni maknanya kita kena tahu. Kita kena tahu dengan Allah. Kita kena kenal dia. Kena kenal. Jadi i'lam ni ketahuilah. Kita kena tahu. Kemudian lepas ketahui tu dia sebut apa? Hukum akal. Kenapa dia tak kata apa nak? Selawat dan salam, ketahuilah
Allah memiliki 20 sifat contohnya. Boleh saja dia kata macam tu. Tapi tak, kita tak boleh sampai mengenal Allah melainkan kecuali kita kena kenai hukum akal. Maka kenai hukum akal tu menjadi wasilah perantaraan kepada kita mengenai Allah. Maka hukum akal itu menjadi wajib. Dia punya kaedah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengan dia. Tak sempurna kewajipan ini melainkan dengan dia, dia juga jadi wajib. Yang wajib ni, tapi tak sempurna. Nak kenai ni melainkan kenai dia baru kenai ni, maka dia juga jadi wajib. Sebab tu ulama sebut hukum akal. Hukum akal ni nak menentu apa hukum sifat-sifat Allah, apa hukum sifat-sifat mustahil, apa hukum sifat-sifat yang harum. Maka baru kita boleh kenal sifat Allah. Maka mengaji hukum akal juga wajib. Memang kalau kita kata apa, hukum akal ni wajib pa, ada pula duk mengaji hukum akal. Ada tak? Sebab hukum akal tu dia menjadi wasilah perantaraan kenal Allah, maka dia juga wajib. Dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Tak sempurna satu kewajipan melainkan dia, maka dia juga jadi wajib. Tadi saya sebut dalam Quran, dia suruh ambil wuduk sampai mana? Sampai siku. Ambil wuduk sampai siku. Basuh kaki sampai tumit. Siku kat mana? Sampai siku kat mana? Luar mayat bang. Ni bulat ni tengah-tengah ni kah? Sini betul-betul kah? Sini kah? Sini kah? Sini kah? Sini kah? Kat mana? Garu kepala. Jadi macam mana kita nak basuh tangan sampai ke siku ni? Basuh bagi perhabis. Baru puas hati. Perhabis pun wajib juga. Basuh sampai siku. Marafiq. Siku kat mana? Jadi tak sempurna basuhan sampai ke siku melainkan bagi lebih. Maka lebih ni wajib. Lebih ni kan wajib. Asal tak wajib. Basuh sampai siku. Begitu jugalah aurat daripada pusat sampai lutut. Pusat ni kat mana? Betul-betul tengah-tengah pusat tu. Ni pusat, tak kain tengah-tengah tu. Bagi keluar sikit. Ataupun atas tu, atau bawah ni. Bawah pusat. Bawah di pusat ni, bawah tu kain tak situ. Atau tengah ni, atas sini. Tak boleh, tak sempurna tutup pusat melainkan bagi lebih. Lebih pun wajib juga. Lepas tu lebay kena angkat kain di atas sikit. Bukan betul-betul tunjuk pusat macam tu. Sebab tu pok ni bila mengaji tak habis, tengok pok-pok main bola, selak bola lepas. Betul-betul dekat kepala lutut. Pak dia faham tu. Dia faham memang Quran kata begitu. Tutup sampai kepala lutut. Ni kami tutup kepala lutut. Nampak selak bola budak-budak lah ni kan. Sebab dia kerti pekah tu, dia kerti. Tak sempurna tutup lutut melainkan kena lebih. Lebih pun wajib juga. Ada kaedah lain, al-wasail hukmul maqasid. Perantaraan itu seperti hukum tujuan. Wasilah seperti hukum, maqasid seperti tujuan. Sebab tu saya sebut, kita mengaji sifat 20 tak wajib. Sifat 20 ni tak wajib mengaji. Asal dia. Apatah lagi hukum akal. Yang wajib apa? Kenal Allah. Itu yang wajib. Okey, lagu mana kita nak kenal Allah? Tengok langit macam tu. Aku nampak dah Allah. Siap. Aku bahasa Allah, duk bahasa Allah, kapiak. Bukan kita nak jadi tambah iman, jadi kapiak lagi ada. Jadi ulama kata kita buat satu ilmu berdasarkan Quran dan hadis sifat 20. Yang mana dengan sifat 20 ni kita boleh kenal Allah. Lalu dengan pengalaman, dengan orang panggil, dengan tajribah yang sudah diuji kaji daripada dulu, jadi ulama lihat cukup berhasil secara pengajian sifat 20 ni, maka mereka kekalkan pengajian sifat 20. Maka kita tak boleh kenal Allah melainkan mengaji kitab sifat 20. Maka mengaji sifat 20 juga wajib. Asal tak wajib. Kita mengaji fiqh wajib tak? Mengaji fiqh tak wajib. Yang wajib pada semayang. Yang wajib semayang. Mengaji fiqh tak wajib. Tapi semayang tu wajib. Semayang itulah maksud tujuan dia. Tapi tak boleh kita nak semayang melainkan kena mengaji kitab-kitab fiqh. Kena mengaji fardu ain.
kena mengaji rukun semayang. Maka rukun semayang Nabi tak pernah ajak. Nabi tak pernah ajak sahabat. Pertama, rukun semayang ada 13, tuan-tuan. Pertama ni pertama sekali kena takbir. Nabi tak pernah ajak. Haji Nabi tak pernah ajak. Oh, nak sa'i begini apa? Tak, semua sahabat tengok lilitibang, itibang ni ikut Nabi. Ikut Nabi. Jadi ulama yang kemudian ni lah buat susun. Fiqh pun tak ada zaman Nabi. Yang wajib semayang. Tapi macam mana nak semayang kalau tak mengaji rukun semayang? Maka mengaji rukun semayang juga wajib walaupun tak ada zaman Nabi. Apa lagi? Tasawuf tak ada zaman Nabi. Mana ada kitab-kitab zaman Nabi? Ihya Ulumuddin ke Penawar bagi hati, mana ada zaman Nabi? Tapi oleh kerana Allah kata apa? Fawailul musallin. Dan celaka bagi orang yang semayang lalai. Maka orang yang semayang lalai celaka. Ni Allah ancam ni. Jadi kita semayang kena ikhlas. Kita semayang kena jaga hati. Kena jaga, kena ada tasawuf. Maka di situ ulama kata wajib kena mengaji ilmu tasawuf. Sebab apa? Nak jaga hati, jangan bagi semayang lalai dan riak dan ujub dan sum'ah dari yang perkara-perkara yang haram itu. Perkara batin yang haram, takabur semua ni, ilmu tasawuf yang menyekat. Maka kita ni yang wajib dah, yang wajib kena buang riak. Yang wajib kena buang ujub sum'ah. Yang wajib kena buang sombong. Macam mana nak buang sombong riak? Kena mengaji tasawuf. Maka yang wajibnya ialah buang riak sombong, tak boleh buang melainkan mengaji tasawuf. Maka mengaji tasawuf menjadi wajib atas kita. Itu dia bagi. Teruk lagi kalau ilmu salah hadis. Kadang-kadang pok ni depa duk ajak lajuk sikit ni, selalu saya ni. Selalunya depa duk kata apa? Mengaji sebab dia tak ada zaman Nabi. Hang duk ajak musuh hadis, lagi tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi asas pun tak ada. Nak kata hadis ni ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis mu'an'an, ada hadis munqati', ada hadis mursal. Tak ada. Nabi tak pernah kata hadzal hadis rawahu Bukhari. Ada Nabi kata hadzal hadis sahih. Beda, Nabi tak pernah tahu ada istilah sahih dhaif ni. Tapi bila hadis tu sampai dekat kita terlalu lama, nak nilai dah, ulama letak ketetapan dia duduk darajat sahih ke hasan. Zaman Nabi tak, Nabi cakap semua sahih. Semua sahih dia cakap. Jadi Nabi secara asalnya Nabi tak pernah sebut hadis mu'an'an, hadis mu'dal, hadis mursal, hadis mauquf, hadis munqati'. Tapi sifat 20 pada asasnya Nabi ada sebut tak Allah Esa? Mustahil kalau Nabi tak pernah habaq kat sahabat Allah Esa. Mustahil Nabi tak pernah habaq Allah berwujud. Jadi wujud tu ada dalam mutahid, ada. Asasnya ada. Apatahkah ilmu yang lain? Ilmu usul tafsir, ulum hadis semua tu lagi tak ada zaman Nabi. Yang ada asas 3 ilmu ni mana? Tauhid, tasawuf, fiqh. 3 ilmu ni tak ada zaman Nabi. Tapi wajib kita mengaji tauhid, tasawuf, fiqh sebab dia membawa kepada kewajipan yang asal. Kenal Allah dan semayang dan buang segala sifat-sifat mazmumah. Jadi sekadar tu dulu. Kita kena berhenti dekat situ. Berhenti dekat i'lam tu baliklah. I'lam annal hukma akli yanhasiru fi salasati aqsam. Tanda dekat situ. Tanda kat situ balik. Nanti kita akan masuk payah ni. Hukum akal ni jadi payah sikit nak bincang dah. Sehingga Imam Haramain kata, siapa tak kena hukum akal, dia tak ada akal. Sampai tahu tu. Macam mana sampai tak ada akal ni? Nanti kita tengok. Nak tengok kita berakal ke tak berakal. Sekadar tu dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kasar-basar maaf, tidak salah. InsyaAllah apa yang kita dengar ni, mudah-mudahan kita dapat beramal dan sampai bersama kita yang lain. Umur panjang, insyaAllah kita jumpa pada kuliah akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mukinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.